Tapi ada orang yang senang tapi tenang. Abdurrahman Auf tenang, kaya kan, kaya. Pernah satu ketika Abdurrahman Auf ni, dalam hadis dia sebut bagaimana lambat saja datang semayang, lambat datang semayang. Bila teringat cerita ini, saya bimbang akan diri saya sendiri. Tuan-tuan juga ambil iktibar. Lambat datang semayang, angkat takbir lewat dengan imam, angkat takbir lewat, bukan datang rakaat kedua dah. Lambat angkat takbir dengan Nabi SAW. Tengok disiplin dan takwa mereka, bimbang takut pada Allah. Mereka berjalan atas muka bumi ni, mereka faham akan mereka ni hakikat hamba Allah. Dunia yang sementara ini hanya sekejap saja nak duduk, tak lama nak mati. Bekal yang paling utama namanya takwa kepada Allah. Akhirnya lambat angkat takbir bersama dengan imam. Habis semayang hati tak tenteram, bimbang. Datang tanya Nabi, ya Rasulullah, aku sempat tadi semayang sekali dengan kamu, cuma lambat angkat takbir. Agak-agak yang dia kata, macam mana aku punya semayang? Kata Nabi, kalau kamu gadai seluruh harta yang kamu ada pun tak dapat lagi pahala tadi. Dia bawa balik berdagang, bawa balik 400 ekor unta. 400 ekor unta syarat dengan muatan. Setiap ekor unta ada seorang hamba abdi di atas dia. Coba bayang, 400 ekor unta syarat dengan muatan. Setiap atas unta ada seekor, ada seorang pula hamba. Akhir dia kata macam ni lah, ya Rasulullah, nak tebus lambat angkat takbir, bukan lambat buat perkara lain. Mereka utamakan Allah. Sebab itulah mereka ini golongan yang apabila sebut nama Allah gemetar hati. Kita hari ni orang sebut Allahu Akbar, Allahu Akbar, hati tak gemetar. Kita sibuk dengan mesyuarat kita, kita sibuk dengan meniaga kita sibuk dengan projek kita, tak peduli Allah. Apatah lagi orang sebut pasal hukum Allah. Kita hari ni bukan kata nak pakat sokong, nak pakat bangunkan, nak pakat angkat, malah kita sekongkol dengan golongan yang menjahanamkan hukum Allah. Allah nak jadi golongan macam mana yang nak sebut takut pada Allah, nak duduk dengan golongan para alim ulama yang menegakkan agama Allah, yang disebut tadi ani'budullah wajtanibut taghut. Yang kedua, Nabi SAW liyuzhirahu ala dini kulli. Ni kerja Nabi, bukan sekadar ajak orang pada perkara yang baik, tinggalkan perkara taghut. Nabi juga liyuzhirahu ala dini kulli, menegakkan agama, menzahirkan agama, sehingga agama dijadikan perlembagaan. Barulah betul. Selagi agama tak jadi perlembagaan, selagi Al-Quran tak jadi dustur, selagi itu wajib manusia berjuang dan menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru dipanggil menegakkan Al-Quran. Tuan-tuan pergi ke Mekah. Mekah walaupun mencuri kuat je ke Mekah ni mencuri. Tetapi kalau dapat tangkap, dulu akhir sekali tahun 1996, potong tangan tu berlaku depan masjid. Tapi sekarang ni dah ada potong tangan berlaku palai. Sebab tu kita tengok azan saja mana ada toket kedai letak jaring je, pergi mayang. Tak ada selai serban pun tak hilang, satu kepiah pun tak hilang. Kita kat Malaysia ni meniagai tebu, bunyi-bunyi azan tu pergi tinggal dengan tebu dengan bu, balik-balik pas mayang tebu hilang, batang tebu hilang, straw hilang, plastik hilang. Dengan nasib baik selipar Jepun toket tebu pun hilang. Mengapa? Sebab manusia tak takut pada Allah. Tak takut pada Allah. Hari ni denda zina 3,000, berzina 3,000 denda. Maka hari ni duit pendapatan ratus-ratus ribu, setakat berzina denda 3,000, itu kecil. Manusia tak takut pada Allah Subhanahu Wa Taala. Minum arak sekadar denda, bayar duit. Manusia tak takut. Sebab itulah bila hari ni kita sebut kembali kepada hukum Allah, manusia berkerut dahi terus. Ini main politik katanya. Ini main politik, ini pahaman yang letak dalam kepala otak manusia hari ini dia jadi macam tu. Sampai tak boleh nak beza mana hak Islam, mana hak sebenar, mana yang salah, mana yang betul, mana ikut Quran. Kerana kita duduk atas dunia, dia ada dua jalan, dia tak ada dua jalan lain. Yang pertama jalan nak masuk syurga, yang kedua jalan nak masuk neraka. Mana hak kita nak pilih? Nak masuk syurga pilih jalan Allah, nak masuk neraka pilih jalan syaitan. Nak masuk syurga ikut Quran,
nak masuk neraka ikut manusia, kecuali ikut manusia yang mengikut Al-Quran bahawa betul. Maka suatu muslimin muslim Nabi liyuzhirahu 'ala dini kulli. Yang akhirnya Nabi yang ketiga prasyaratnya, satu an ya'budullah wajtanibut taghut. Yang kedua liyuzhirahu 'ala dini kulli. Yang ketiganya al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Ini prasyarat yang tuan-tuan kena tengok. Ada tak orang yang kita nak ikut ni ketiga-tiga syarat ni? Ajak orang pada semayang, jangan sampai tak tutup aurat, jangan sampai tak mayang, jauhi taurut. Yang kedua, dasar mereka, kerja mereka nak tegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa saja tak kira, asal matlamat nak tegak negara Allah, nak tegakkan hukum Allah, peraturan Allah, wajib semua orang sokong. Walau banyak kelemahan, wajib sokong. Ini kerja Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Sekurang-kurangnya tiga prinsip dakwah yang disebut oleh Dr. Abdul Karim Zaidan di dalam kitabnya Fiqhud Dakwah. Sekurang-kurangnya, ada lagi benda-benda lain, sekurang-kurangnya tiga dasar utama ini. Ada orang ajak baik saja, tapi orang buat maksiat kita tak larang. Jawapan tak ikut dakwah Nabi. Dakwah Nabi ni mesti berjalan serentak. Ajak orang pada baik, ikut Quran Sunnah, ingat akhirat, berzikir munajat, istighfar banyak-banyak, bertaubat banyak-banyak, mayang banyak-banyak. Dalam masa yang sama, kemungkaran yang berlaku di sekeliling kita, kalau kita tak bangkit menentangnya, tak masuk lagi dalam kerja yang syumul, dakwah yang syumul sebagaimana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam.